5 jalan raya penuh misteri di Sabah. Apabila anda memandu kereta di jalan-jalan yang sunyi dan gelap, terutamanya ketika waktu malam, apa perasaan anda waktu itu? Tentunya, anda dilanda perasaan yang menyeramkan, lebih-lebih lagi jika anda memandu berseorangan. Berikut adalah perkongsian daripada warga Sabah mengenai pengalaman ketika memandu melalui jalan raya di beberapa kawasan di sekitar Sabah. Yang pertama, Jalan Bukit Melinsung, Papar. Sudah agak lama peristiwa ini berlaku. Ia terjadi pada tahun 2003. Seorang warga telah menceritakan pengalaman bersama kawan ketika pulang dari melepak di kota Kinabalu. Mereka pulang sekitar pukul 4 pagi dengan menaiki kereta Toyota Hilux. Di bahagian bumbung kereta yang mereka naiki itu ada dipasang spotlight. Dia memandu dengan agak laju kerana tidak banyak kenderaan yang lalu lalang pada waktu itu. Apabila sampai di puncak Bukit Melinsung, tiba-tiba di hadapannya kelihatan ada orang yang sedang melambai-lambai tangan, cuba untuk menahan kereta mereka untuk meminta tumpangan. Dia dapat melihat dari jauh disebabkan spotlight yang terang dari arah depan kereta. Dia menekan brake dan memperlahankan kereta. Kawannya yang sedang tidur waktu itu terus terbangun apabila dia memperlahankan kenderaan mereka. Kawan yang baru bangun itu dalam keadaan masih separuh sedar, sama-sama memperhatikan orang yang sedang melambai-lambai tangan sambil menghampirinya. Namun, apabila mendekati orang tersebut, dengan lajunya, dia terus menekan minyak dan memecut laju kereta. Kawan yang berada di sebelahnya penuh dengan tanda tanya disebabkan tingkah lakunya yang tiba-tiba memecut laju kereta mereka tanpa memberi tumpangan kepada orang tersebut. Kawannya pun bertanya kenapa tidak diberi tumpangan kepada orang tersebut, dan dia berkata bahawa dia tidak melihat tangan dan juga muka pada orang itu, hanya pakaian hitam sahaja yang melambai-lambai ke arah mereka. Ketika dia sudah menjelaskan perkara tersebut, kawannya terus terdiam dan masing-masing mendiam membisu dalam kereta sambil melayan perasaan seram yang menyelubungi diri mereka pada waktu itu. Sampai sekarang, mereka tidak mengetahui siapa atau apakah yang cuba menumpang kereta mereka pada malam tersebut. Kedua, Jalan Ranau ke Kota Kinabalu. Pada tahun 2005, seorang warga Sabah bersama 3 orang kawannya, iaitu seorang adalah saudaranya sendiri dan seorang berasal dari Sarawak dan seorang lagi berasal dari Semenanjung. Mereka berempat menaiki kereta Mitsubishi Pajero dalam perjalanan balik ke Kota Kinabalu. Pada hari tersebut, yang memandu kereta itu adalah saudaranya. Masa sudah hampir ke pukul 11 malam pada ketika itu dan mereka sedang melewati kawasan Bundu Tuhan. Dia membuka tingkap kereta kerana ingin menghisap rokok. Ketika dia sedang syok menghisap rokok, tiba-tiba kedengaran suara perempuan ketawa mengilai di atas bumbung kereta yang mereka naiki. Pada mulanya, bunyi itu kedengaran seperti jauh dari mereka, tapi lama-kelamaan, bunyi suara mengilai itu kedengaran seperti semakin dekat dan akhirnya bunyi suara perempuan mengilai itu kedengaran seperti berada betul-betul di atas bumbung kereta mereka. Dia serta-merta membuang rokok yang masih separuh dihisap dan terus menutup tingkap kereta. Suara perempuan mengilai itu masih kedengaran. Namun mereka semua tetap berdiam sahaja sambil mendengar suara ketawa yang berada di atas bumbung kereta. Kereta mereka semakin laju dipandu oleh saudaranya pada ketika itu, dan dia bertanya apakah mereka semua mendengar suara mengilai itu.
Dan salah seorang dari mereka tidak menjawab soalan itu, malah memberi soalan pula dengan bertanya, "Suara apakah itu?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah suara Pontianak yang mungkin terbang di atas bumbung kereta mereka. Dia mengingatkan saudaranya yang sedang memandu itu supaya tidak memandu terlalu laju, kerana kelihatan saudaranya seperti tidak lagi mendapat mengawal perasaan takut pada ketika itu. Manakala kawan-kawannya yang berada di tempat duduk belakang pula tidak lagi menyandar ke kerusi. Kedua-duanya semakin rapat ke hadapan. Sepanjang perjalanan itu, mereka hanya diam mendengar suara mengilai itu, dan suara itu hanya hilang selepas mereka menghampiri sebuah kawasan perkampungan. Ketiga, Jalan Kota Belud ke Ranau. Cerita ini pula berlaku pada tahun 2006. Semasa kejadian ini berlaku, seorang warga Sabah dari Kudat menuju ke Ranau mengikuti jalan pintas, yaitu jalan dari Kota Belud. Dia memandu kereta Proton Wira 1.5 yang pada ketika itu masih berumur 2 bulan bersama 3 orang lagi kawan dari Semenanjung. Lebih kurang pukul 10 malam, keadaan jalan raya sangat sunyi, hanya ada 2-3 buah kendaraan yang lalu. Sangat sunyi perjalanan mereka sehinggalah sampai ke jalan menaiki bukit. Tiba-tiba kereta Wira yang mereka naiki itu semakin perlahan dan dia pun menekan clutch dan freekan gear kereta. Namun tiba-tiba sahaja enjin kereta yang mereka naiki mati. Padahal kereta itu baru dipakai 2 bulan dan masih dalam keadaan baru lagi. Kawan-kawannya mula bertanya kenapa enjin mati. Dia cuma menasihati mereka supaya membaca apa-apa sahaja ayat Al-Quran yang dihafal. Seorang kawannya adalah beragama Kristian dan dia juga suruh membaca apa-apa doa yang ajaran mereka ajarkan. Selepas itu, mereka diam sejenak, masing-masing membaca doa apa-apa yang rasanya patut dibaca. Selesai saja berdoa, beliau mencoba untuk menghidupkan kembali enjin kereta dan dengan mudahnya enjin kereta mereka hidup semula. Mereka pun meneruskan perjalanan sampai ke Ranau dan tidur di sebuah hotel. Dia merasa heran dengan kereta itu, padahal kereta itu baru 2 bulan dipakai dan sebelum ini tidak pernah buat hal, tapi tiba-tiba pula berlaku di tengah-tengah hutan. Keempat, Jalan Membakut ke Bin Suluk dan ke Kuala Penyu. Menurut cerita kebanyakan orang, sepanjang jalan Membakut ke Bin Suluk dan ke Kuala Penyu adalah keras dan berpenunggu. Kejadian ini berlaku pada tahun 2007. Lebih kurang pukul 10.30 malam, hujan renyai-renyai dan seorang warga Sabah memandu perlahan, yaitu pada kelajuan 60 km per jam. Kerana dia tengah berbual dengan abangnya. Ketika sampai di kawasan bukit, yaitu berdekatan dengan sekolah, tiba-tiba dia ternampak satu makhluk di tepi jalan. Makhluk itu kelihatan agak besar, lebih besar daripada manusia. Badannya dipenuhi dengan bulu berwarna coklat kemerahan dan sedang duduk mencangkung. Lututnya lebih tinggi dari kepalanya dan telinga pula lebih panjang dan tajam. Dia terus perlahankan kenderaan dan tinggikan lampu kereta. Dia bertanya kepada abangnya apakah benda yang berada di hadapan mereka. Abangnya menjawab benda itu berbentuk lain daripada yang lain. Dia memperlahankan lagi kenderaan yang mereka naiki. Ketika mereka semakin dekat dengan makhluk itu, dia bertanya lagi kepada abangnya, adakah ingin berhenti tengok atau teruskan perjalanan? Abangnya tidak mahu mereka berhenti di situ dan menyuruh untuk meneruskan perjalanan. Ketika kereta mereka lalu di tepi makhluk tersebut, rupanya tidak dapat kelihatan dengan jelas kerana makhluk itu duduk membelakangi mereka. Ketika kereta mereka lalu di tepi makhluk tersebut,
rupanya tidak dapat kelihatan dengan jelas kerana makhluk itu duduk membelakangi mereka, tetapi ia kelihatan seperti anjing dengan lidah yang terjelir panjang keluar. Kelima, Jalan Tenom ke Sepitang. Keadaan Jalan Tenom ke Sepitang sangat sunyi, malah tiada kawasan perkampungan sepanjang jalan tersebut. Namun begitu, tidak ada lagi warga yang diganggu. Tetapi, keadaan dan persekitaran jalan itu memang sangat menyeramkan. Apabila melalui jalan itu, setiap orang akan merasakan seperti ada sahaja mata yang sedang memerhati sepanjang perjalanan tersebut. Sekian saja 5 jalan raya penuh misteri di Sabah. Jika anda ingin berkongsi cerita anda tentang jalan di Sabah, bolehlah komen di ruangan komen untuk sama-sama kita berkongsi cerita-cerita dan pengalaman ketika memandu di jalan yang seram. Terima kasih kerana menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada rakan anda. Yang lebih penting, support channel ini guys dengan menekan butang subscribe.